Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, amin ya rabbal alamin. So alhamdulillah hari ini kita boleh jumpa lagi. Okey, kalau saya tengok pada kehadiran sekarang ini kita sudah ada berapa ya? 83 orang. Okey, lagi 4 orang kot 86 tak? 87, 86. Alright, so minggu lepas punya kita punya perbincangan ialah berkenaan dengan polimer. Okey. Kita dah bincang tentang what is polymer, the definition of polymer, okay, the polymerization, okay. Hari ini kita akan sambung lagi, okay, tentang polymerization. Okay, saya harap anda semua boleh faham, okay, dan boleh recall balik kalau saya tanya beberapa soalan tentang polymer. Alright, so polymer saya nak repeat lagi, okay, berkenaan dengan polimer yang kita boleh which is kita boleh kelaskan based on 3 perkara. Alright, so polymer, okay, can be classified into 3 base, which is the first one is apa dia ingat? Source. Okay, dia punya sources dia, sumber dia ya, sources. Okay, yang kedua apa dia? Characteristic. Okay, dia punya karakteristik dia. And then yang ketiganya ialah Polymerization. dari segi dia punya proses. Okay, dari segi dia punya proses. Okay, so kalau sources ni ada 2, which is apa dia? Natural. Natural and synthetic. Artificial. Okay, natural dengan synthetic. Okay, so you can tahulah beberapa example dia dan beberapa dia punya examples dia lah. Okay, untuk karakteristik ni, if you still remember, kita ada 3. What is the first one? Thermoplastic. Okay, kita ada thermoplastic, kita ada Thermoset. okay, thermoset, and then kita ada elastoma. Okay, saya nak seorang atau bagi tahu kepada semua, right, apa yang dia dapat bezakan between thermoplastic and thermoset polymer. Yang dia faham lah, yang dia ingat. Okay, seorang je. Tolong bagi tahu kelas semua sekali. Saya sir, Okay, Syakir sila. termoplastik dia boleh heat repeatedly, tapi kalau thermoset ni tak boleh. Alright, so good thermoplastik ni kita boleh heat repeatedly, thermoset tak boleh. Okay, siapa boleh bagi tahu pula kenapa thermoplastik ni tak boleh, thermoset ni boleh in terms of dia punya structural dia. Dari segi struktur dia ada apa sebenarnya? Siapa? Crosslink. Siapa tu? Amir. Okay, Amir apa? Okay, which polymer has crosslink? Yang thermoset. Okay, thermoset ada crosslink between the long chain of the molecule, kan? Alright. Yes. Maksudnya kalau kita lukis, okay, okay, this is the long chain of the molecule, okay, the long chain, okay, yang ni ada crosslink. Ada crosslink. So, untuk peringkat awak, you no need to know what is the atoms or what are the atoms involving the crosslink dalam thermoset. You just tahu sahaja. Okay. Sebab kita tak banyak belajar sangat. Okay. Just an introduction to the polymer sahaja. Okay. So, berbeza. Inilah thermoset. Manakala yang thermoplastik, okay, dia punya long chain dia berterabur. Macam tu kan? Okay, dia berterabur. Boleh? Okay. So, itu beza antara thermoplastik dengan thermoset. Elastoma, okay, dia berterabur juga macam ni. Okay, terabur. Tapi dia juga ada satu sahaja dia punya
Cross link dia tu. Satu-satu je. Dah. Which is kalau dia regang, dia boleh can elastic, okay, but it can return back into its original shapes dia. Nah, into original length dia lah. Okay, so itu yang kita dah belajar. Hari ni kita akan sambung sikit saja, iaitu tentang proses. Okay, secara umumnya we have two different process of polymerization. Yang pertama, kita memang dah bincang dia dalam sebelum ni, dalam bab ini, iaitu additional. Okay, siapa dia ingat kita bincang additional proses ini ketika bab mana? Bab 2. Bab 2 about what? Carbon compound. Carbon compound about what in details? Bab alkane. Alkin, ke? Alkin. So, nama dia itu adalah polymerization. Additional polymerization. Contohnya, 18. Kita akan dapat polyethylene. Poly lah kan? Sebab ethene banyak kali kan? Poly lah. Okay. Kalau awak baca ejaan dia, polyethylene. Okay. Kalau saya akan sebut polyethylene juga. Supaya kita nampak dia adalah daripada ethene. Nah, tapi kalau sebut sebenarnya adalah polyethylene lah. Polyethylene. Dia silent E dah jadi lah. Tapi kalau saya sebut, masa mengajar awak, saya akan sebut polyethylene. Menunjukkan ia, the monomer, the basic unit is ethene, C2H4. Okay, and one more is, kita panggil dia condensation. Okay, so nak tengok ini je ini lah. Apa beza antara additional dan juga apa beza condensation. Okay, kalau awak still remember, additional ni dia hanya combine saja. Okay, dia combine satu, 18. Ada tak awak nampak dia singkirkan any atoms from 18? Masa dia nak buat polymerization tu. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. So dia additional. Nama dia pun additional. Dia buat penambahan. Satu. So, okay. Kita akan tengok apa yang kita nak tengok hari ni ialah hari ini kita nak tengok source of polymer, dah tengok. Okay. Ini dari segi karakteristik dia. Okay. Types of polymer. And then polymerization. Okay. Cuba awak tengok. Polymerization reaction can be divided into two types. Saya dah sebut tadi, iaitu additional polymerization. Okay. Dan juga additional polymerization dan juga condensation polymerization. And you have to know what are the difference between two type of polymerization. Okay, additional. Repeat balik yang kita dah belajar semasa dalam chapter 2. Addition polymerization occurs when monomers that have double covalent bond CC react with one another. Dia mesti ada C double bond C. Kenapa? Salah satu bond tadi akan putus dan akan bersambung antara mereka satu sama lain. Okay? So, kalau saya boleh tunjuk kepada awak lagi sekali. Once again, saya tunjuk kepada awak dah. Kita ada 18. C, double bond C, H, and H. Okay. Ini semua kita telah belajar dalam chapter 2. Okay, banyak kan? Tapi saya hanya lukis 3 sahaja. Alright, so apa jadi? Ini akan putus. Pergi duduk mana? Duduk sini satu, duduk sini satu. Sini. So apa akan jadi? Okay, C. Sambung terus C. Hilang dia punya double bond. Penuhkan hash kita. Right, so dia sangat-sangat panjang. Okay, additional polymerization. Okay, so seterusnya
Example of polymer that are produced through additional polymerization are shown in table 4.2. Ni 18. Polyethene. Okay, awak tengok dah. Bila dia putus kat sini, okay, when the bond is break, okay, so they form another bond with the other side of C. With the other side of C. Jadi kita nak ulang dia macam mana? Kita buat bracket, close bracket dan tulis N. Kenapa N? Because we do not know what is the number of N. Because the repetition occur. Sehingga terbentuklah rantaian polimer tadi. Alright? So the characteristic dia durable and juga strong. Kegunaan dia plastic bag, plastik yang kita guna hari-hari tu, plastic bottles dan juga plastic packaging. Okay? Apa tu? Tupperware tu ke? Plastic packaging tu. Alright. So, yang contoh keduanya lah propene. Tengok propene. Okay, propene. 1, 2, 3. Propene lah. Dan dia ada double bond dekat yang pertama dan yang kedua. Okay, so propene. Jadi, double bond ini akan putus. Pergi kiri, pergi kanan. So, dia pergi kiri, pergi kanan. So, tutup balik dia. So, dapatlah polypropene yang durable. Durable saja. Dia tak strong. Nak buat toys, nak buat textile, baju-baju Okay. Nak buat toys, anak patung awak duk main tu kan. Right, so next ialah okay. Alright. Cuba tengok next. Okay, so chloroethene. Chloroethene daripada ethene. Ethene lah. Kenapa ethene? Sebab 1, 2 kan? Ada double bond. Ethene lah. Tapi the atoms of chlorine is connected to the carbon. Jadi nama dia chloroethene. Chloroethene repeated it's for many times. Repetition has occurred for many times. So it's formed polychloroethene. And lah. Strong and hard. Dah. Dia punya karakter dia strong and hard. Okay. Tadi durable. Yang ni strong and hard. Kenapa? Bila dia strong, dia boleh buat apa? Boleh buat pipe air lah. Dia dekat rumah kita tu kan. Okay. Water pipe dan juga electrical insulator. Okay. Styrene. Ini yang lebih mencabar lah. Tapi walaupun dia styrene, awak nampak dia macam dengan ada macam nut ni. Okay. Dia panggil sebagai aromatic. Apa tu? Apa panggil, ya Allah saya lupa dah, aromatic chains kan, aromatic lah okay. So yang pentingnya bila kita nak buat additional polymerization ini ialah kita kena faham di mana letaknya, where is the double bond, ni double bond kita. Okay, so bila kita kenal double bond kat mana, dia pecah lah kan. Bila dia pecah, pergi kiri, pergi ke kanan. Yang lain jangan usik, hanya letak N sahaja. So styrene ni, polystyrene ni light and heat insulator. Okay. Alah, yang awak dah makan polystyrene lah. Cawan polystyrene ke, pinggang polystyrene ke. Dah. Right. So, itu adalah additional polymerization. Alright, so during the reaction, the double bond is opened. Kita buka salah satu double bond and monomers are added to the molecules chain to produce polymer. It repeat and repeat again to form a long chain of molecule. Okay, so contoh yang sama yang saya bagi tadi, okay, ethene, tak tahu berapa kali, okay. So dia buat polymerization reaction, dapatlah polyethene. Cuba kira ada berapa C? How many C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi tak tahu lagi panjang dia berapa. Alright? Polyethene. Tengok dia punya produk dia. Botol, minuman, drinking, bottle. Okay, so ringkasnya, okay.
Tak payah lukis banyak-banyak, kita hanya tulis N saja kat depan ini untuk yang mula-mula lagi, yang belum buat reaction, N kat depan. Dah hasil dia, to write the product, double bond is breakdown, okay, dan buat bracket N dekat belakang. N ini ialah a large integer. Large integer, we do not know how many large, how much, how many large, apa yang dimasukkan dengan large tu, tak tahu. Okay, so alright. Okay. Awak tengok kat sini dah. Ni. Info. Ni. Kita bagi tahu dah. Phenyl group. Phenyl group. Okay. Phenyl group ni. Ni phenyl group ni macam nut ni kan. Okay. Tak kira lah dia macam mana pun. Tapi jangan kacau dia. Sebab dia terlibat dalam polymerization. Tak terlibat dengan additional polymerization. Sebab yang terlibatnya hanyalah double bond between atom C dalam rantaian dia. Dia ni duk suku-suku. Alright. So, nanti ambil phone, cuba scan portal ni, tengok apa yang dimasukkan dengan polymerization of ethene. Alright? Boleh Okay. Setakat ni ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita pergi kepada kita punya modul. Kita pergi kepada modul. Okay. So, tolong penuhkan modul kita. Right. Penuhkan modul kita yang ini. Okay, yang ni kan? Yang ni Okay, polymerization. Okay. Penuhkan modul kita. Polymerization is the process of joining together the large number of monomers to form a polymer. Polymerization process is divided into additional and condensation polymerization. Sekarang ini kita baru bincang tentang additional polymerization. Yang condensation belum lagi. Alright. Additional polymerization involve the combination process of unsaturated monomers. Okay. Kena highlight tu. Unsaturated means we need to find where is the double bond between C atoms. Okay. Such as ethene, such as chloroethene, such as propene, okay, without loss of molecule or atom. Tanpa ada hilang mana-mana molekul atau tanpa hilang mana-mana atom. Kita hanya tambah je. We just make an additional process. Kita tak buang mana-mana. Okay. So ingat ya. Sebab tu nama dia additional polymerization. Okay. The example tadi sama seperti dalam buku teks. Okay. Sama buku teks. Alright. So untuk yang example dia. Draw the structural formula for the polymer. Okay. In the following additional polymerization. Okay, lukis balik. So, what is the product form awak lukis kan? So, saya kata, okay, kalau saya lukis balik kepada awak sini, mula-mula sekali yang awak tengok, where is the double bond? So, double bond kita ada dekat tengah-tengah tu, jadi kita buang dia satu. Dia pergi mana? Dia pergi kiri, dia pergi kanan. Okay. Sekejap saya nak awak confuse. Di gigi ni. Scary gini. Sebab asalnya, ni dah ajar semua ni sebenarnya. Asalnya macam ni kan. Asalnya macam ni. So yang bawah ni putus. Bila putus ni maksudnya macam mana? Bila putus tu maksudnya. Okay. Sekejap ya. Sorry. Okay. Bila putus macam mana? Okay, dia jadi macam ni. Okay. So, dia pergi mana? Yang ni pergi ke sini. Yang ni pergi ke sini. So, dia jadi macam ni. Okay. Lepas tu, hak sebelah dia tu pun sama lah. Yang sebelah dia kan asalnya macam ni kan? Okay. So, apa jadi? Dia putus. Okay. Jadi macam tu. Dia pergi ke sini. Dia pergi ke sini. So, dia pergi ke situ. Maksudnya, saya tulis bila ke bawah ni. Okay. Dia macam ni. Duduk macam tu. So, dia sambung ni.
Dia sambung-sambung, terus sambung-sambung. Jadi kita nak buat dia banyak kali. Macam mana? Tak boleh nak buat kan? Bila nak berhenti tak? Jadi caranya ialah seperti yang dah awak tengok dalam modul ni. C, jadi single bond, kiri, kanan, bracket, tulis N. Yang lain ikut balik saja. H, H, H. Okey, contohnya ada macam ni. Tu lukis je lah. Ini contoh lah kan. Lukis je lah. Jangan usik dia. Okey, boleh ya? Okey, so itulah cara kita nak lukis polimer yang terbentuk. Okey, lukis yang ini, lukis yang ini. Ada soalan tolong bagi tahu saya. 86 orang. Is it our punya attendance full? Kita punya 8 pendengar berapa 7? Okey, dah siap belum? Dah. Alright ya, dah ya. Alright, so itu yang additional polymerization. Right now, kita tengok pula pasal condensation polymerization. Okay, condensation polymerization involve at least two different monomer, at least two. Jadi untuk peringkat SPM saya ini, dia akan guna yang two different lah, dia tak akan guna yang 3 ke 4 lah. Okay, at least two different monomer. Maksudnya dia tak akan jadi 18. Dia akan jadi benda lain. Dia akan guna benda yang lain. Kalau tadi, benda yang sama. The monomers involved consist of two functional group. Alright, maksudnya dia akan ada two different functional group lah. Bila kat sini jumpa balik the word functional group, saya harap awak semua faham lah. Ingatlah functional group. What is the functional group of alcohol? Hydroxyl. Hydroxyl. Itu Haris yang jawab. Orang lain tak tahulah. What is the functional group of carboxylic acid? Carboxyl. Okay. Means, kenapa saya tanya itu? Sebab I nak you all semua boleh recall. Bila buku teks kata, mesti melibatkan consist of two functional group. Okay, itulah yang kita akan tengok dia combine macam mana. Alright, dia combine macam mana. Dah. Kalau tadi alkin, the functional group dia ialah double bond, dia putus kan? Yang ini macam mana dia combine. Dah. Sebab tu nama dia condensation. Okay. The product of condensation, polymerization is a polymer itself. Mestilah sebab kita nak buat polimer kan? And another byproduct, ada hasil sampingan dia. And biasanya hasil sampingan dia ada water, ada hydrogen chloride, ada ammonia. It is depends on what functional group contained in the molecule, in the monomer. Faham dah? Alright, so I repeat that. The product of the condensation polymerization, not only the polymer itself, but it produces a molecule of water, a molecule of hydrogen chloride, a molecule of ammonia gas. Okay, tapi dia bukanlah semua tu, tapi satu je lah. And the byproduct form is depend on what functional group
contained in the molecule of monomer. Faham ke? Alright. So, the product kita condensation polymerization reaction to produce pterilene. Contoh, nak buat pterilene. Pterilene ni ialah sejenis polyester. Okay. And nylon. Contohnya, nylon. Okay. Sejenis polyamide. Okay. Is shown in figure 4.3. Okay. Now, cuba tengok betul-betul. Sekarang ini kita nak bincang the formation of pterilene in 4.3. Produce pterilene. Apa bahan nak buat pterilene? 1,2,18 diol and terephthalic acid. Okay. So, apa yang berlaku kat sini, okay, dia akan, okay, combine and to form another product, jadi besar pula. Another product which is water. And then, bila kita hilangkan the molecule H2O tu, cuba awak tengok, dia akan combine Dia akan combine, ni. Combine. Dia akan combine. Jadi macam ni. Ni sambung kat sini Nampak tu? Dah. So, dapatlah buat pterilene. Okay? So, ingat. The production ataupun to produce pterilene. Okay? Awak kena ingat the main atau the chemicals dia adalah 1,2,18 diol and terephthalic acid, and byproduct dia adalah water. Alright. Boleh Okay, dia agak mencabar sikit lah pada awak ni. Okay, sekarang ni macam mana pula nak buat nylon? Ni tadi kan nak buat nylon. Next. Kita tengok next. Nak nylon. What are the chemical? What are the polymer? What are the monomer? What are the subunits involved in the production of nylon? Kita ada 1,6 hexanediamine. And kita ada decanediol dichloride. Okay. So, bila kita combine dua ni, dia akan bentuk apa dia? HCl sebagai dia punya hasil sampingan dia. Dan kita combine lah. Tengok. Awak tengok dah. Yang dia combine tu. NH. Ni. Cuba perhatikan ni. Cuba perhatikan. Saya buat warna hijau ni. Okay. Dah. Cuba perhatikan dah. HCl dia hilang. Okay. Boleh So, jangan ganggu hak lain. Kita fikir. Dia akan bentuk water ke bentuk HCl ataupun bentuk ammonia. Tengok molek. Boleh? Alright. So, itulah kita panggil sebagai condensation, polymerization, which is it involve two different monomer and form a byproduct, side product, which is maybe water, maybe HCl, maybe ammonia. Okay, ada soalan nak tanya? Ya. Yang hujung CL tu gimana? Hujung CL gimana? Dia akan jumpa pula dengan hak lain lah. Oh. Hak kan dia akan sambung kan? Faham tak? Faham. Okay. Dia akan sambung dengan hak lain. Sampailah berapa kali? Tak tahu. N kali lah. N kali. Boleh? Very good question. Okay. Ada lagi nak tanya? Ni kan. Izzat tanya, L hak ni gimana? Okay, ada pula hak ni tepi dia ni kan? Ni tepi dia kan. Tadi pergi masuk pula. Sampailah. Berapa kali? Ada yang sambung. Boleh? Dia tiada penghujungnya. Tiada permulaan, tiada penghujungnya. Tiada pembuka, tiada penutup. Bukan karangan lah tu. Okay? Boleh? Okay, cuba kita tengok dia punya modul tadi. Alright. Cuba tengok condensation, polymerization.
take place when monomer from different type combine to form polymer. This process involves the production of small molecules such as water, such as ammonia, dalam kutip tak ada contoh tapi saya dah sebut tadi, dan juga hydrogen chloride. Okay, jangan risau, dalam periksa SPM dia akan keluar dalam kutip je. In general, monomers in condensation polymerization contain more than one functional group. Ada dua, okey? Ada lebih daripada satu lah. Okey, contohnya kat sini, okey. Apa nama? Nylon, okey? Nylon. Okey, so awak tengok dia punya nama ni berbeza. So nama ni bukan salah, betul je. Cuma kita guna yang buku teks. Sebab buku teks dia guna sistem EU pack. Okey? Sama je dengan dalam buku teks study 1 sheet cat study on diamin, okay? Sama je nama tu, jangan tahu lain pula. Okey. Boleh okey, so ini adalah untuk buat apa ni? Untuk nak buat nylon. Okey. So number 6, nylon can be produced in a laboratory through condensation reaction between inilah 1,6 hexane diamin dan juga inilah yang saya buat tadi, yang saya tunjuk dalam buku teks tadi. Dah. Okay. So, mungkin awak kata, lain lah yang ini dengan yang lembu tak. Okay. Ni nylon jenis lain. Tadi nylon jenis lain. Jadi tu, sebab tu dia guna, begitu awak nampak dia macam berbeza kan? Sorry. Ni nylon dia ada banyak jenis. Dah. Jenis lain dan juga jenis lain. Ini yang ditunjuk dalam buku teks tadi. Ini hak lain. Okay? Boleh Yang penting kita nak keluarkan air ataupun HCl ataupun ammonia. Alright. So sekarang ni saya nak, okay, ini yang kita akan buat dalam makmal tapi dia agak mustahil untuk semua buat. Mungkin saya akan buat tunjuk cara saja sebab sangat-sangat mahal lah nak buat benda ni. Okay, tapi kena baca lah sebab memang akan keluar periksa. Dah, kena baca. Okay. Kita sambung sikit lagi kepada users, the use of polymer in daily life ni biasa ni. Nanti salinnya polyethylene, bag plastic container and insulator for electrical wiring. Kalau tak sempat nanti boleh minta dengan Haris Daniel Polypropylene, piping, bottle, carpets, car batteries and rope. PVC, artificial leather, water pipe, raincoat, polystyrene, packaging box, buttons, notice board, perspex, safety glass, aircraft glass, vehicle glass, plastic lens, nylon, ropes, synthetic fibers, fishing rope, terylene, clothing, net dan juga umbrella. Alright, kita punya advantages of synthetic polymers, very stable and do not corrode, tak berkarat. Kita guna pipe PVC sebab dia tak berkarat. Alright. Inert to chemical reaction, kalau kita letak dia dengan bahan kimia tak ada apa-apa, tidak balas. Inert to chemical reaction, light and strong, dia ringan dan dia kuat. Cheap and easily shaped, boleh mudah dibentuk. Tapi walaupun ada advantage dia, kita kena cakna tentang alam sekitar lah. Sebab dia apa? Sebab dia tak boleh terbiodegrasi. So environmental pollution due to disposal of synthetic polymer. Bang, pergi ambil ada courier datang. Cepat sikit. So, disposal, pembuangan polimer such as container and plastic bottle can cause blockage lah dah. Boleh menyebabkan blockage. Kau blockage sumbat dah. Tersumbat of drainage system and river and may result in flash flood. Boleh menyebabkan banjir kilat kalau ia dibuang merata-rata masuk dalam sungai semua. Tapi kalau kita nak bakar dia, what happen? Combustion of synthetic polymer release harmful pollutants. Pollutant ni bahan-bahan yang tercemar lah.
bahan-bahan pencemar lah, bahan-bahan pencemar, okay, seperti smoke, poisonous and corrosive gases such as sulfur dioxide cause acid rain and greenhouse effect, dan juga akan menyebabkan kesan rumah hijau. Okay, boleh ya? Alright, so ada soalan nak tanya? Alright, ada lagi ni. Ways to reduce environmental pollution due to synthetic polymer. Nak buat macam mana? Macam dengan Azika buat tu. Dia tak guna polymer biasa, dia guna starch corn. Okay? Kita reduce, kita recycle, kita reuse. 3R. Dalam exam 3R ini poin yang sama dah, bukan poin yang berbeza. Reduce, recycle, reuse. Bukannya reduce recycle satu lagi, reuse satu lagi. So 1 point saja for 3R. Use biodegradable polymer. Ini yang Hazikah buat and the gang. Guna polymer yang biodegradable. Okay, so awak boleh buat soalan kendiri 4.1 ni. Okay, boleh buat soalan ni. Okay, boleh buat dah. State 2 types of natural rubber. Okay, rubber, isoprene, cellulose, glucose. 2 types of synthetic polymer. Okay, lepas tu lukis ini. Okay, yang ni pula, nowadays most of spectacle lenses are made of plastic. Justify the disadvantage of spectacle lenses that are made of glass. Kelemahan kalau guna kaca compared to plastic. So lenses made of glass easily break. Okay, gitulah. Okay, so kita dah boleh habis. Kita dah habis yang tu. Nanti kita akan sambung kepada getah pula. Okay, lepas getah. Berapa orang bagi mana? Okay, banyak kat getah ni weh. Okay, habis lah syllabus kita lepas getah. So lepas ni ready untuk presentation. Okay guys, ada soalan nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Okay. Ada apa-apa nak tanya? Ada. Okay. So alright. Okay, buat latihan self-assess 4.1 dah. Self-assess 4.1 latihan awak. Okay, so kalau tak ada, betul kan? Tak ada soalan nak tanya? Tak ada kan? Kalau tak ada, kita stop kat sini dulu. Tengok tu tak sampai sejam pun kita punya perjumpaan kita. Lebih kurang 45 minit termasuk gimai-gimai tadi. Alright, so kalau tak ada apa-apa masalah, buat kerja yang saya suruh buat tu. Okay. Baca doa dulu untuk kita punya kelas hari ni. Okay, siapa baca doa? Saya. Okay, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ans innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.